Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama di channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini. Bagi anda yang baru, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Salam sejahtera Malaysia. Perkembangan kes Daim terkini. Perkembangan kes Daim terkini. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Kes Daim Zainuddin yang sudah kita tahu sekarang ini, dia punya harta Menara Ilham, harta dia dan keluarga dia telah disita oleh SPRM. Harta itu lebih kurang nilainya 2.5 bilion. Kalau saya tak silap, saya ambil sumber dari sumber itu, dia lebih kurang 600 juta US dollar. Nilai dia sekarang. Pada masa yang sama juga, isteri dan anak-anak dia juga sudah dipanggil untuk disiasat. Dan isteri dia pun kata semua ini dilakukan kerana ada unsur-unsur yang tak betul lah kepada Daim Zainuddin. Tapi selepas itu Daim Zainuddin memberikan affidavit, termasuklah dia mengaku bahawa kalau dia tak menyertai kabinet, dia boleh untung, dia boleh harta dia sekarang lebih kurang 50 bilion. Jadi dia rugi join kabinet, dia kata. Jadi ini perkembangan terkini. Kes Daim Zainuddin. Kalau benarkan semakan kehakiman, bila siasatan nak selesai, kata AGC. Jabatan Peguam Negara mendakwa kuasa penyiasatan SPRM terhadap bekas Menteri Keuangan Tun Daim Zainuddin dan keluarganya tidak boleh dicabar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, akhirnya Peguam Negara, Jabatan Peguam Negara AGC tampil memberikan berita yang amat Daim Zainuddin takut ini. Jabatan Peguam Negara AGC mendakwa kuasa penyiasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM terhadap bekas Menteri Keuangan Tun Daim Zainuddin dan keluarganya tidak boleh dicabar. Minta maaf Daim Zainuddin, tidak boleh dicabar. Maksudnya mungkin tidak akan ada semakan kehakiman. Jadi kalau ada kes, didakwa lah. Peguam Kanan Persekutuan iaitu Samsul Bul Hasan berkata, siasatan akan terganggu dan tidak akan selesai jika semakan kehakiman difailkan pihak terbabit untuk mencabar siasatan agensi penguatkuasaan itu dibenarkan. Pelaksanaan fungsi berhubung penyiasatan jenayah tidak boleh dicabar dengan semakan kehakiman. Katanya mahkamah lain sebelum ini dalam membuat keputusan berkali-kali mengingatkan bahawa dengan membenarkan semakan kehakiman berkaitan penyiasatan jenayah akan membuka lebih banyak ruang untuk mencabar setiap pelaksanaannya. Ia membawa kepada huru-hara dan kekacauan awam, katanya berhujah di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Wan Ahmad Farid Wan Saleh hari ini. Daim atau nama penuhnya Cik Abdul Daim Zainuddin memfailkan permohonan kebenaran untuk memulakan prosiding semakan kehakiman bagi mencabar siasatan SPRM pada 10 Januari lalu melalui firma guaman Tuan Tommy Thomas. Turut dinamakan sebagai pemohon ialah isteri Daim, Toh Puan Naimah Abdul Khalid dan 4 lagi anak mereka iaitu Asnida, Madwira Dani, Muhammad Amir Zainuddin dan Muhammad Amin Zainuddin serta Ilham Tawa Sendirian Berhad, manakala SPRM dan pendakwa raya selaku responden. Dalam permohonan itu, Daim dan keluarganya memohon pengisytiharan bahawa SPRM serta pegawainya tiada sebab munasabah untuk menjalankan siasatan bermula Februari 2023 yang akan membawa kepada pendakwaan terhadap mereka. Katanya, jika mahkamah memberi kebenaran itu, Daim dan keluarga memohon perintah supaya SPRM dan pegawainya menghentikan semua siasatan mengikut aturan 53 Kaedah 3/8 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012. Melalui affidavit sokongan dalam permohonan berkenaan pula, Daim mendakwa dirinya adalah ahli perniagaan kaya dan berjaya sebelum menyertai politik dan menjawat jawatan awam.
Pada masa sama, bekas menteri itu mendakwa tiada tindakan dan siasatan dibuat terhadap Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri MITI Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz walaupun mereka turut dinamakan dalam kertas Pandora. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Ada satu laporan yang cukup mengejutkan. Wow, ini betul-betul mengejutkan. Bagaimana dadah untuk 2,6 juta orang. Woi, banyaknya. Dadah untuk 2,6 juta orang boleh disorok dalam hutan simpan. Hutan simpan di mana nih? 15 Januari, Harapan Daily. Timbul persoalan, bagaimana 20 guni berjahit berisi dadah yang boleh digunakan oleh seramai 2,6 juta orang boleh disorok dalam kawasan hutan simpan Persekutuan Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia FRIM di Padang Besar. Wow. Penemuan mengejutkan oleh polis di lokasi terbabit sekaligus melumpuhkan sindiket pengedaran dadah terbesar di Perlis. Sebanyak 528 kg dadah jenis Shabu bernilai 19 juta ringgit Malaysia dirampas baru-baru ini. 4 lelaki berusia di antara 21 hingga 42 tahun turut ditahan bagi membantu siasatan kes berkenaan. Menurut Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Datuk Seri Kamarudin Maddin, sindiket itu terbongkar selepas anggota polis daripada JSJN, Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Perlis, telah menahan seorang lelaki yang berusia 35 tahun di sebuah rumah di sekitar Padang Besar. Kata kenyataan itu, hasil daripada soal siasat dengan suspek kemudian membawa kita kepada satu tempat penyimpanan sejumlah besar dadah di kawasan hutan simpan Persekutuan FRIM di Jalan Tasoh Kaki Bukit Padang Besar. Katanya lagi, pemeriksaan di kawasan itu telah menemui sebuah troli besi ditutupi ranting dan daun terbiar yang di dalamnya ada 20 guni berjahit mengandungi 480 bungkusan plastik teh Cina disyaki dadah jenis metafetamin atau Shabu seberat 528 kg. Katanya pada satu sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Perlis di sini hari ini. Susulan daripada tangkapan lelaki itu, Kamarudin berkata 3 lagi lelaki berusia di antara 21 hingga 42 tahun ditahan di lokasi yang sama yang disyaki mempunyai kaitan dengan kes terbabit. Jelasnya risikan polis mendapati sindiket itu telah aktif setahun lalu dan menggunakan laluan hutan simpan Persekutuan FRIM itu sebagai transit untuk membawa masuk bekalan Shabu itu dari negara jiran. Bekalan Shabu itu dipercayai diperolehi daripada Thailand dan dibawa masuk menggunakan laluan tikus di sempadan Malaysia Thailand yang hanya sekitar 3 km saja dari hutan simpan berkenaan. Manakala jaraknya dengan jalan utama sekitar 2 km. Jadi memang ada akses untuk kenderaan masuk ke lokasi itu untuk meletak dan kemudian membawa bekalan dadah itu pergi, katanya. Shabu itu kemudian akan diedar dan dipasarkan di seluruh kawasan pantai barat semenanjung Malaysia. Dengan jumlah keseluruhan dadah dirampas itu boleh digunakan oleh seramai 2,6 juta orang, ujarnya. Hoi. Dalam masa sama katanya polis sedang menyiasat sama ada terdapat pembabitan kaki tangan penyelia kawasan hutan berkenaan, memandangkan kawasan itu adalah satu kawasan hutan simpan Persekutuan. Selain itu, kita turut meneliti sama ada terdapat dalang kes ini di antara 4 suspek yang ditahan itu, dan kita juga sedang mengesan saki-baki individu atau anggota sindiket yang terbabit, katanya. Dalam serbuan yang dilakukan juga, kita turut merampas jam tangan, wang tunai, 8 motosikal, 3 kereta, 1 pacuan 4 roda dan sebuah jengkaut dipercayai digunakan ahli sindiket untuk membawa masuk bekalan Shabu itu, katanya, seperti dipetik oleh BH. Beliau berkata hasil saringan awal air kencing suspek mendapati semua mereka positif dadah jenis ketamin dan Shabu, serta suspek turut mempunyai pelbagai rekod lampau bersabit kes jenayah dan dadah. Suspek kemudian direman 7 hari bermula 10 dan 11 Januari lalu
dan dijangka disambung reman mereka bagi membantu siasatan. Semua rampasan itu dianggarkan bernilai 19 juta dan kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.